balik pada cerita yang tadi tu, Ustaz rasa kenapa Rafizi ni Ustaz rasa Nilai this tambah. is the right time untuk dia balik dan menjadi nilai tambah dalam dalam parti? Ya, saya rasa kalau macam hari tu ada satu, bila 2 hari lepas dalam clubhouse, saya tak masuk tapi isteri saya masuk. Dia dengar dan kawan-kawan dalam tu pun tak tahu siapa isteri saya dalam tu kan. Yalah. Dia dengar dalam tu ada orang argue, dia kata kita tak boleh terima Rafizi sebab Rafizi ni dia bercuti. Saya, bila isteri saya cerita kat saya semalam masa tengah makan, saya cakap lah, secara spontan saya cakap lah, kalau nak kira macam tu, Farhash tu masa PRU dia pun tak tahu mana. Itu tu siapa dia, Farhash. Betul. Dan saya pertama kali jumpa Farhash tu dekat hospital Ceras. Masa Anwar Ibrahim dekat Wat tu. 2018. Masa tu masa jumpa, ni lah Farhash. Itu pun diperkenalkan oleh Ubin Nuriza. Dia kata, ni lah Farhash. Oh, Waalaikumsalam kan. Jadi kita timbul soalan, masa kita duk berperang itu, mana Farhash? Which is 2013, 2008, 13, 18. Kita tak kenal pun dia kan. Tak kenal. Kalau kita dengar pun dia jauh. Tak kenal. Dia hanya dengar nama. Tak kenal pun Jadi, tapi bila dia datang, kita boleh terima, hati terbuka. Yang penting, engkau memberi cahaya pada Anwar Ibrahim. Hati isu dia kan. Jadi, saya nak bangkitkan, Raf pada peringkat PRU sebelum ni, dia antara orang yang menggerakkan Pakatan Harapan untuk menjatuhkan BN. Kita tak boleh nafikan peranan Imbok. Imbok peranan besar Kita kata tak ada Faktor Dr. Mahathir. Ya, kita tak nafikan faktor itu. Tapi faktor Raf pun ada. Faktor Rafizi Raf, kami panggil Raf. Rafizi pun ada peranan dia. Imbok dia. Dan macam saya, macam Wardi pun, kami pun sama-sama masa tu kita buat Usra Show apa kan. Masa tu. Jadi maksudnya dia telah memberi satu naratif yang baik untuk menjatuhkan Barisan Nasional sebenarnya. Dan kita kena ingat juga banyak hal-hal macam isu 1MDB. Mahathir hanya melontarkan satu propaganda, tapi kajian-kajian dalaman itu dilakukan oleh Rafizi. Macam kita tahu cerita NFC dan macam-macam isu yang dibangkitkan. SRC, NFC, kemudian apalah yang company yang tak tahu benda ni. Kita tak pernah tahu pun. Tiba-tiba yang keluar tu lah orang nama Rafizi Ramli. Jadi saya berpandangan Rafizi ni dia ada sejarah dalam menggegar politik Malaysia. Kan? Walaupun kita tak kata 100%, tapi kita boleh letak 40% tu mungkin tajuk tangan dia sahaja. Maka bila lepas PRU, lepas kejatuhan Pakatan Harapan, kita nampak seperti keadilan dia makin malap. Dia macam tak ada idea, tak ada benda baru kau nak bawa, apa isu rakyat, apa janji, apa polisi-polisi baru yang untuk baik pada rakyat. Kamu tak buat. Jadi saya rasa sepatutnya mungkin kita nak Rafizi lagi awal, tapi kalau Rafizi dia masih lagi tunggu dan lihat, masih lagi nak beranalisa, saya rasa bagus juga. Sebab kita kalau nak bertindak, biar kita ada plan, bukan kita masuk dia tak tahu apa kan. Jadi Raf dia mengambil masa untuk melihat situasi politik yang berlaku dalam keadilan, yang berlaku pada Malaysia. Tiba-tiba bila tajuk pemilihan, dia pun mengumumkan mau bertanding. Saya rasa itu yang terbaik, kita kena sambut. Kita kena sambut sebab pada saya, kalau dia telah berjaya memberi peratusan hampir 40% hingga 50% menggerakkan, menjatuhkan Barisan Nasional, kenapa kita tak menggunakan kemampuan dia untuk mengangkat Anwar Ibrahim untuk Perdana Menteri untuk mengalah. Okey. Satu yang itu kita faham sumbangan-sumbangan Rafizi dalam apa nama memenangi PRU dan sebagainya. Dan bila orang berhujah mengatakan bahawa dia bercuti, maka therefore kita kata dia telah meninggalkan parti. Bagi saya jawapan tu tak betul. Sebab masa dia meninggalkan parti berada dalam keadaan yang sangat baik. 2019 Disember kita kerajaan, semua tu menteri, pegang jawatan dan sebagainya, dia tinggalkan dalam keadaan baik. Saya bagi umpama dalam live saya itu kata, umpama Rafizi bagi kereta ni, kereta dah elok, kereta elok, ada road tag, ada enjin elok, dah servis, tayar dah tukar baru, tayar ada bunga, jalan je lah. Lepas tu bila kereta tu dah rosak, kita panggil dia balik, dia kata mana engkau selama ni? Sepatutnya bila dia bagi kat kita elok, kita lah yang kena jaga. Lepas tu bila dah makin teruk, kita salahkan dia. Bagi saya unfair lah. Jadi kalau kita nak, dia bagi kita elok, dia makin teruk, kita kena tengok diri kita. Kenapa makin teruk? Bahkan dia menawarkan diri nak masuk, itu kena bersyukur sebenarnya. Dia tahu, okay, aku nak bertanding kali ni, aku nak masuk, nak tolong korang. Bersyukur lah. Kenapa kita nak halang? Kereta dah rosak, dia datang tak apalah, aku datang, aku nak beki pula. Dia lagi isu Ustaz. Masalahnya ada setengah golongan ni, dia tak nak mengaku kereta tu rosak. Itu masalah. Sabah melingkup, Sarawak melingkup teruk, Melaka melingkup teruk, Johor melingkup teruk.
Dia kata tak, masih okey lagi. Itu masalah. Ya, ya. And PRU ni kita macam kita cerita tentang miracle lah, kita bercerita tentang apa keajaiban. Itu ustaz cerita tentang apa keajaiban kan. Apa mukjizat. Mukjizat. Ini masalah orang Melayu kita ni kan. Dia percaya bahawa usaha sikit mukjizatnya akan membantu. Malaikat turun dari langit akan membantu kita. Bukan kata tak ada tetapi dia tak akan turun dalam bentuk itu. Allah akan suruh kita berusaha juga. Dan usaha kita tu nanti ujungnya Tuhan yang akan tentukan hasilnya. But point is kena usaha. Okey. Apa yang ustaz nampak pada Rafizi ni lah, yang ustaz rasa macam mungkin boleh kalau tak membawa perubahan dalam PR15 pun menuju ke arah 16 ni kita ada peluang. UMNO dah mula gerabra. Betul. Saya rasa macam yang Wardi cakap pun tadi, saya ingat ada satu pepatah Arab terjun najat walam taslik masalikaha fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Kamu berharapkan kejayaan tapi kamu tidak ikut laluan dia. Kapal itu tidak berlayar di atas daratan. Kata Arab ni pepatah kan. Jadi bila kita sebut kita nak menang, kita kena buat kerja yang melayakkan kita menang. Jadi macam bila Raf bercakap semalam yang Iswari sebut tadi, dia kita bercakap pasal nak ambil kuasa. Rakyat tak fikir pun. Kenapa? Kami dapat apa yang dapatnya kau kan? Iyalah. Jadi di situ tu kita sebenarnya telah melalui jalan-jalan yang tidak sewajarnya untuk nak mencapai kepada kemenangan. Jadi saya nampak kalau Raf sedar, itu membuktikan dia memang layak untuk kita panggil. Bahkan dia pun dah tawarkan diri untuk kita kena angkat dia untuk jawatan tersebut. Lepas tu mungkin ada orang bangkit kak, kenapa kena timbalan? Kenapa tak naik presiden je? Contoh. Saya punya pandangan macam ni. Kita kena terima satu hakikat. Anwar Ibrahim adalah manusia macam kita. Jadi bila sebut manusia, Quran pun kata wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia tu dia ada 1001 kelemahan. Itulah manusia. Jadi Anwar Ibrahim ni kalau kita sayang ke, kita kagum dia macam mana pun, ada satu benda kita kena akui, dia manusia yang ada kelemahan. Mungkin ada sudut dia kuat, mungkin ada sudut dia lemah. Jadi saya nampak bila kita ada kekuatan dan ada kelemahan kita tu perlu ditampal. Dan saya nampak yang kelemahan itu tak ada orang boleh tampal kecuali Rafizi. Okey, apa kelemahan Anwar Ibrahim tu? Itu soalan dia. Saya rasa Anwar Ibrahim ni ada satu kelemahan. Kelemahan yang paling besar dia adalah dia sering mengatakan dia adalah seorang yang pemaaf tahap dewa. Jadi pemaaf tahap dewa ni sebenarnya psikologi. Dia susah nak menolak orang, dia susah nak marah orang. Bayangkan kalau orang lemah yang duduk keliling dia, yang dia tak boleh nak tolak kerana ada psikologi tak boleh nak tolak. Tak boleh nak tolak. Dia bagi peluang. Tak apalah bagi. Padahal PRU lagi tak lama dah ni. 2-3 bulan ni kot. Makanya kekallah orang-orang yang telah merosakkan imej dia. Makanya adalah orang nama Tian Chua. Dia dengar pandangan Tian Chua. Tian Chua ni apa nilai tambah? Dulu Xavier contoh. Larry Seng. Lepas tu yang yang kat Sarawak kan? Larry Seng. Lepas tu macam saya selalu sebut Samsud Iskandar. Saya tak kata Samsud Iskandar jahat, tak. Saya cakap ni, macam saya cakap lah, kita nak bagi organisasi kita baik, kita kena kata dia tak berfungsi, kita kena kata dia tak berfungsi. Jadi macam main bola jugalah, kita ada pasukan bola. Bila kita kata si A ni tak sesuai jadi striker, yang sesuai si B. Bukan kata kita benci si A. Cuma kita kata B tu lagi sesuai kerana sekian faktor. Tadi kau maksud yang kau benci A lah. Tak, ini profesional. Ini kita bercakap profesional. Betul. Ini kadang orang tak faham. Dan satu juga saya nak pesan pada rakan-rakan lah. Hanya kerana kita nak bawa Rafizi, janganlah kita memburukkan Farhas ataupun Saifuddin kan. Cuma ada orang kata habis kau cakap macam mana? Dah dia komen, kita komen lah balik. Kalau dia tak komen macam tu, kita tak komen pun. Dia kata kat kita jawab. Kita jawab lah. Berdasarkan apa yang dia kata. Tapi tak lebih daripada tu. Tak adalah saya tuduh macam ni Farhas, macam tu. Tak ada. Cuma bila dia dah tuduh, kita jawab. Dan bagi saya, kita kena melihat, mungkin Ustaz boleh ulas sikit berkenaan dengan kuah dan amanah dalam surah Yusuf tu kan. Melihat seorang pemimpin tu daripada dua ciri. Iaitu dia mesti ada kekuatan dan dia mesti ada amanah, kepercayaan. Dan saya nampak bahawa tiga tokoh ni, kalau mereka bertanya Farhas, Saifuddin, Rafizi, tiga-tiga ni saya tak ada isu kepercayaan. Kepercayaan tak ada isu, cuma isu dia kekuatan. Kita kata kuat ni bukan kuat fizikal je, ni kuat minda strategi. Mungkin Ustaz boleh kupas lagi berkenaan dengan perkara tersebut. Dan Ustaz petik itu cerita apa? Liu Bei. Apa? Three Kingdoms. Dia Liu Bei tu kan ada sejarah yang dia ni ada kawan dia lagi 2 orang tu kan.
Wan Yu dengan seorang lagi tu, adik dia tu. Lepas tu ada seorang lagi duduk kerja dengan dia. Tiga-tiga ni hebat dalam perang. Cukup hebat. Maksudnya segi perang tu, kalau kau nak kata dia membunuh orang, memang cukup terror dalam perang. Tapi dia tak pernah bentuk kerajaan. Dia hanya menguasai beberapa kota, kemudian orang kuasai balik kota dia. Dia lawan, perang menang kota, orang lain ambil take over. Last kali dia ni tak pernah menang. Jadi cerita lah, ini kisah dalam Three Kingdoms tu. Dia satu hari dia telah terjumpa dengan seorang lelaki tua. Jadi bila dia bersembang dengan lelaki tua, sebab Liu Bei ni satu watak yang baik. Dia cukup baik. Saya kalau tengok Three Kingdoms tu, saya ada 3 watak tau. Liu Bei, Cao Cao, satu lagi apa nama tu, saya tak ingat seorang lagi kan. Cuma macam Cao Cao ni dia jahat dan dia strategis. Saya lebih nampak macam Mahathir tu. Contoh Mahathir, dia strategis dan dia jahat. Dia sambut nak bunuh orang. Apa matlamat janji apa saja cara janji matlamat tu dapat. Macam tu. Tapi Liu Bei ni dia baik. Rakyat sayang dia. Tapi dia tak menang. Macam mana rakyat sayang tapi dia tak menang? Benda tu pelik sebenarnya. Macam Anwar Ibrahim lah. Macam Anwar Ibrahim. Rakyat sayang tapi tak menang. Jadi dalam cerita tu, dia berjalan-jalan, dia jumpa dengan orang tua tu. Orang tua tu dia cakap, dia kata burung itu boleh terbang kerana dia mempunyai 2 sayap. Kalau hanya 1 sayap, dia susah nak terbang dengan baik. Jadi Liu Bei kata dia tak faham apa maksud pakcik ni kan. Apa maksud dia? Dia kata panglima seorang ketua yang hebat apabila dia ada dua jenis manusia. Yang pertama adalah tentera yang hebat, satu lagi adalah ahli fikir yang hebat. Jadi kalau kita nak kata Liu Bei ni ada tentera yang hebat. Tentera tadi yang orang pakar perang tu kan. Tapi ada satu lagi dia tidak ada strategis. Dia kira redah. Lepas tu tak menang. Lepas tu kira redah. Padahal benda boleh bincang, boleh runding. Bila runding kita dapat kesepakatan di situ lah kita boleh kita boleh main melalui dokumen-dokumen di situ lah kita boleh take over kerajaan kan. Jadi benda ni dia kena ada orang cerdik, orang pandai perang kas senjata tak cukup. Jadi dia ada strategis, pemikir kan. Ahli fikir, sastra, ada sastrawan di keliling dia yang memberikan kepada dia idea-idea bernas kan. Jadi dalam cerita Liu Bei bila dengar, dia start cari. Dia maksudnya dia teks lah. Dia take note apa yang disebut oleh pakcik tu, orang tua tu. Dia cari, dia dapat satu pakar strategi namanya Zhuge Liang. Zhuge Liang kan. Zhuge Liang ni hebat strategi. Dia hanya mendapat Zhuge Liang menyebabkan dia dapat take over banyak kerajaan dan akhir sekali dia tu diisytiharkan sebagai raja. Jadi maksudnya dia kena ada 2 tau kat situ. Okey, kalau kita tanya Anwar Ibrahim ni bukan orang tak pandai, dia orang pandai, orang cerdik. Kita tanya pula yang kedua, orang sayang dia? Sayang. Orang sayang. Saya rasa susah kita nak tengok sejarah 99 orang tu ramai-ramai macam tu. Penuh. Ni kita kat mana ni Ustaz? Wilayah sejarah ni. Antara tempat ni kan. Antara tempat ni. Sampai orang sanggup kena buang kerja sebab bukan dia dapat apa pun, dia hanya nak tengok Anwar Ibrahim dapat keadilan. Dia kan. Maksudnya orang sayang Anwar Ibrahim ni hebat. Hebat orang sayang. Cuma kenapa era dahulu dia okey tapi sekarang makin malap. Saya punya teori simple. Orang keliling dia adalah orang yang tak bagus. Jadi kita kena tukar orang yang tak bagus ni bunuh yang bagus. Orang yang ada aura, orang yang boleh bagi idea-idea bernas kepada Anwar Ibrahim. Last sekali tu keuntungannya adalah rakyat Malaysia. Betul. Sebab kita kena, saya pribadi, saya lebih percaya Anwar Ibrahim berbanding lain. Hatta Tun Dr. Mahathir untuk Perdana Menteri. Sebab sejarah dia jadi Timbalan Menteri dulu. Kita tengok macam mana dia urus kewangan negara. Lepas tu macam mana dasar bahasa Melayu. Dasar agama, polisi bahasa Melayu. Polisi pendidikan negara, polisi kewangan dia buat. Saya rasa susah. Tak ada sejarah Malaysia ada orang buat macam dia. Jadi segi pengalaman itu, kita rasa dia kalau duduk sebagai Perdana Menteri, Malaysia boleh jadi baik. Saya percaya yang tu. Jadi bukanlah kita nak angkat dia Anwar Ibrahim sebab dia Anwar Ibrahim. Tak. Sebab saya percaya negara ni boleh jadi baik kalau berada di tangan dia. Satu lagi masalah pemikiran juga. Kita letak Anwar Ibrahim settle lah. Seolah-olah macam tu. Kita kena faham bila dia nak jadi Perdana Menteri nanti, dia tak boleh settle kerja tu seorang-seorang. Dia ada tim dia. Dia mesti ada tim. Dia mesti ada pasukan. Inilah mentaliti saya kita orang Melayu. Jadi mengharapkan keajaiban. Kita letak Wan Ji Islam semua ni. Tak boleh. Letak orang ni, letak Rafizi settle masalah. Even Rafizi pun dia akan perlukan orang yang sekali dia untuk membantu dia nanti. Dan kompetensi, kekuatan itu perlu ada. Dan tanpa ada kekuatan yang betul, itu yang akhirnya, bayangkan tuan-tuan, ni saya nak bagi contoh UMNO, GST 1MDB berbilion dan rakyat tahu. Kita hutang 32 bilion disebabkan oleh UMNO.
tapi mereka boleh menang besar 2/3. Ya. Jadi macam mana kita tak boleh brain? Dan akhirnya kesimpulan macam yang Rafizi kata, ustaz kata, saya kata dia bukan masalah UMNO, dia masalah kita. Ya. Kita kena lihat ke dalam diri kita. Kenapa berlaku macam ni? Kenapa rakyat hilang kepercayaan dan pudarnya rasa bangga atau rasa izzah kita kata kan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim tu? Ya. Sehingga rasa macam Padahal dia cakap tu benda polisi rakyat. polisi untuk rakyat. Jadi orang tak boleh capture. Yang jahat tu orang boleh capture. Pelik. Jadi kita Ya. jam kejap otak kita kan. Tapi akhirnya bila kita tengok balik, Rafizi sebut dan dia dah tulis, dia dua perkara. Pertama, apabila kita mula melarikan pandangan kita daripada isu rakyat kepada isu nak berkuasa kembali. Ya. Itu yang pertama. Jadi rakyat dah macam Apa yang sokong kau kan? apa sokong Kalau naik kau naik bukan kami dapat apa lah. baik aku sokong dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kata bila isu rakyat yang kita bawa, bukan kata tak ada. Datuk Seri Anwar bawa, YB MP lain pun bawa dan sebagainya. Tak berjaya di highlight kan, tak berjaya di orang kata ke bawah macam dulu kita bawa 1MDB GST, Ya. LTAT, Betul. nama lembu dalam pondok, itu bawa habis. Gila, bising Malaysia. Melihat politik Malaysia. In fact, saya tak kenal Rafizi personally masa tu. Dia bawa JST. Saya boleh buat talk JST di Sarawak. Keliling Sarawak, pusing Sarawak masa tu. Ya. Padahal tak ada Rafizi suruh pun. Ya. Tapi sebab semangat kita masa tu, kita kata. Ya. Jadi, okey, penutup dulu Ustaz. Mungkin Ya. rumusan apa yang kita boleh bincangkan hari ini. Silakan Ustaz. Apa Saya yang- rasa pemilihan Parti Keadilan ni adalah membawa kepada tajuk PRU. Itu nombor satu. Jadi bila sebut PRU, dalam laras lain dia panggil sebagai perang lah. Perang demokrasi dia bukan perang senjata. Jadi bila kita nak bubuh panglima perang, dia pastikan orang yang ada kemampuan untuk perang. Kalau kita nak menang. Kalau kita nak kalah, cerita lain. Kita lain. Jadi kita kena terima satu hakikat yang dah ada sebelum ni malam. Kan? Ada beberapa, bukan semua saya kata ni beberapa orang-orang tertentu, dia sebenarnya Di duduk peringkat pimpinan. pimpinan bukan Ya. yang bawah ni. Kita nak cerita yang bawah. Cerita yang peringkat atasan ni, yang duduk keliling kelalang Ibrahim tu. Keadilan ni malam dengan orang-orang tertentu. Mungkin saya selalu sebut secara terang-terangan ni adalah Samsud Iskandar lah. Kan? Saya bukan musuh dengan dia tak. Saya cerita ni macam seorang doktor, dia tengok pesakit dia kecil manis, dia kena kata potong kaki. Gitu kan. Jadi contoh itu. Jadi kita kena ingat dia pasukan perang. Jadi maknanya saya timbulkan satu istilah lah untuk pemilihan kali ini. Satu naratif. Nilai tambah untuk Anwar jadi Perdana Menteri. Jadi kita kena pilih calon-calon yang memang boleh memberi nilai tambah. Dan kalau individu tu dia nak duduk jawatan tertinggi, dia kena buktikan yang dia memang ada nilai tambah. Jadi jangan duduk diam. Kena sokong aku lah Nilai tambah kepada Anwar Ibrahim untuk jadi menteri. untuk menjadi Perdana Menteri. Mungkin kita boleh buat satu kertas, right? Lepas tu kita buat nama pula. Lepas tu kita buat kotak. Tambah, nilai tolak. Macam tu. Jadi ini nilai tambah. Ini nilai tolak. Macam tu kan. Saya rasa kalau kita buat macam tu biar rakyat, biar ahli keadilan ni fikir. Lah. Kita punya hasrat, kita nak tengok Anwar Ibrahim jadi menteri. Kita dah frust banyak kali, tak jadi sebelum ni. Lepas tu kita kadang-kadang jadi bergaduh pula dengan kawan-kawan kita daripada Amanah dan DAP kerana Anwar tak jadi menteri. Kita tak nak. Kita nak Anwar Ibrahim jadi menteri. Kita ahli keadilan pun berbangga. Yang kawan-kawan pun menumpang kejayaan yang kita bawa. Sebab mereka pun menumpang kita. Jadi sebab dia, Anwar tak dapat, itu yang orang kutuk. Jadi kita nak dia kurangkan serangan musuh kawan-kawan terhadap Anwar Ibrahim. Lepas tu kita pun berjaya. Dan saya namakan satu naratif, namanya naratif nilai tambah untuk Anwar jadi Perdana Menteri. Sebab tu saya mencadangkan. Nilai tambah tu arti kata dengan adanya orang sekeliling yang memberi nilai tambah itu, maka Anwar akan lebih relevan untuk jadi Perdana Menteri. Betul. So kalau tanpa itu, akhirnya sekarang ini bila orang cakap alah balik-balik nak jadi Perdana Menteri, balik-balik nak jadi, ini bukan orang luar. Ini orang dalam Pakatan Harapan tu sendiri yang cakap macam tu. Sebab dia tak nampak, okey Anwar tu nak jadi Perdana Menteri, okey satu hal. Then orang-orang sekelilingnya siapa yang boleh nak menambah menjadi seseorang, orang general lah dalam cerita Liu Bei tadi tu. Dia ada raja dia ada general dia. Ya, betul. General kadang-kadang kita tengok raja tak takut, tapi bila kita general kat belakang, kita takut kat raja tu sebab general. Ya. Okey. Saya rasa itu yang perlu kita buat lah untuk pemilihan kali ini. Saya namakan sebagai pasukan perang untuk PRU. Jadi pasukan itu perlu dilantik daripada orang yang ada nilai tambah untuk Anwar layak jadi menteri. Pasukan perang untuk PRU yang boleh memberi nilai tambah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim Untuk jadi menteri. Sekian, terima kasih Ustaz. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Terima kasih kepada yang menonton. InsyaAllah kita terus turun pada hari pengundian nanti. Saya akan umum mengenai Adil Apps. Download Adil Apps.
Dan kita jumpa lagi. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.